Alright. So Lokman setuju mohon maaf pada KJ kes saman fitnah. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Adam bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf secara terbuka kepada bekas Menteri Kesihatan Khairi. Permohonan maaf secara terbuka Lokman akan disiarkan di laman Facebook dan YouTube-nya adalah sebahagian daripada syarat penyelesaian saman fitnah Khairi terhadapnya berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan usaha vaksin COVID-19 kerajaan di Malaysia. Pada 2021, Mahkamah Tinggi pagi ini merekodkan penyelesaian antara pihak terlibat dengan Lokman juga bersetuju untuk membayar jumlah pampasan yang tidak didedahkan. Semasa memfailkan tindakan sivil pada Januari 2022, Khairi mendakwa dia telah difitnah melalui siaran sosial media termasuk dakwaan bahawa plaintiff dikatakan bertindak melulu dan ia tidak bertanggungjawab dalam perolehan vaksin untuk program vaksin di Malaysia. Pengacara podcast Keluar Sekejap itu mendakwa dia telah difitnah dengan dakwaan yang dikaitkan dengan status vaksin COVID-19-nya. Tindakan sivil itu pada mulanya ditetapkan untuk pembicaraan penuh minggu ini. Bagaimanapun, hari pembicaraan telah dikosongkan berikutan penyelesaian hari ini. Semasa proceeding, mahkamah terbuka di hadapan hakim, Peguam Khairi memaklumkan bahawa plaintiff dan defendant telah menandatangani perhakiman persetujuan. Defendant bersetuju untuk memadam 7 kiriman yang terdiri daripada gambar, video dan kenyataan yang disiarkan dalam Facebook dan YouTube. Defendant juga telah bersetuju untuk tidak menerbitkan semula. Defendant telah bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf atas syarat yang disetujui dan diterbitkan di laman Facebook dan YouTube dalam bahasa Malaysia dan juga Inggeris. Defendant telah bersetuju untuk membayar jumlah yang tidak didedahkan sebagai pampasan. Lee kemudian merekodkan perhakiman dan tidak membuat sebarang perintah kepada kos. Lokman tidak hadir ke mahkamah. So it's an ex parte menjadi. Baik, ini adalah saman sivil KJ terhadap Lokman Adam, dan dalam saman ini kerana melibatkan dakwaan terdapat salah laku sebagainya, melibatkan vaksin COVID-19 yang berlaku pada, ialah kita tahu tahun 2020-2021 berlaku pembelian vaksin dalam satu jumlah yang besar. Now dan sebelum dia masuk ke dalam perbicaraan penuh, this is normally what happen dalam civil lah. So dia berlaku adalah, apa yang berlaku adalah mereka bersetuju untuk settle, settle maksud erti kata mereka bersetuju untuk what do you call that, settle di luar mahkamah, erti kata pemohon maaf. So Lokman Adam mengaku bahawa apa yang diutarakan itu adalah fitnah, itu adalah satu fitnah. Yang kedua adalah Lokman Adam kena membayar sejumlah dana kepada Khairi. Berapa jumlah tersebut tidak didedahkan. Now, saya tak interested nak cerita benda ni sangat. Kenapa saya tiba-tiba nak buat cerita Lokman dengan Khairi ni? Bukan tu. Saya nak bagi contoh. Inilah dia contoh saman sivil. Okey, contoh saman sivil. Khairi pergi saman Lokman Adam kerana Lokman Adam dikatakan mengeluarkan kata-kata fitnah. Okey. Lokman Adam mengaku bahawa dia telah memfitnah, maka dia pun membayar sejumlah wang kepada Khairi yang kita tak tahu sebelum masuk ke dalam mahkamah. Erti kata, sebelum masuk perbicaraan, benda ini disettle di luar mahkamah. Ini kebiasaan. Dalam civil, settle luar mahkamah ini biasa. Yang tak biasanya tuan-tuan adalah bila Hadi Awang. Saya saja nak buat cerita ni, buat cerita Hadi Awang, bukan cerita pasal Khairi dengan Lokman Adam sangat. Hadi Awang, okey, cerita Hadi Awang pun sama. Tapi ke ujung dia berbeza. Sama je begini. Hadi pergi saman Claire Brown apabila Claire Brown mengatakan bahawa ada pemimpin PAS, ada di kalangan PAS menerima dana lebih 90 juta, bukan 90 juta, lebih 90 juta daripada UMNO. Jadi disebabkan oleh itu, maka Haji Hadi Awang pergi menyaman Claire Brown di mahkamah di London. Dengar ceritanya, bayar lawyer saja. Bayar lawyer, cost lawyer dia saja 12 juta. Ni dengar cerita betul tak betul, Haji Hadi kena menjawab kepada dia punya anak-anak buah lah. Tapi cost kepada lawyer Hadi itu saja 12 juta tuan-tuan. So apa hasil dia? Ingat Hadi saman Claire Brown. Macam juga Khairi saman Lokman Adam. So Lokman Adam kata, ya fitnah, saya bertanggungjawab, saya minta maaf, dia bayar. Tapi dalam kes Hadi saman Claire Brown, mereka settle juga di luar mahkamah. Dia settle juga. Macam juga Lokman dengan Khairi ni settle juga di luar mahkamah. Tapi yang bestnya, bukannya Claire Brown bayar kepada Hadi. Hadi Awang yang bayar Claire Brown, tuan-tuan. Saya ulang, Hadi saman Claire Brown. Tapi Hadi yang pergi bayar Claire Brown 1.4 juta. Pelik tak?
Sebenarnya asal dia macam ni. Asal dia, Clay Brown cerita kat saya, ada live saya dengan Clay Brown ada lagi. Pergi kat YouTube saya, dalam live saya tahun 21 kot. Saya ada buat live, saya ada interview Clay Brown secara live dalam ni lah, dalam guna Zoom lah masa tu. Dia kata macam ni. Pada awalnya kami setuju untuk settle. Erti kata Clay Brown setuju untuk settle, Hadi Awang setuju untuk settle, tak nak masuk mahkamah. Mahkamah tinggi lagi kos. So bila dia nak setuju untuk settle, so dia ada macam tadi juga, macam cerita Khairi tadi, dia ada settlement agreement yang diorang tak dedahkan. Clay Brown tak dedahkan. Settlement agreement itu. Bila Hadi balik, dia cerita dekat dalam ceramah-ceramah dia kata, kita telah menang, Clay Brown telah kalah, kita telah menang saman, Allahu Akbar, Clay Brown telah kalah saman, Clay Brown memfitnah. Itu cerita Hadi Awang. Jadi Clay Brown ni walaupun dia tak pandai cakap Melayu, tapi bukan dia tak ada kawan-kawan Melayu yang boleh translate kan apa yang Hadi cakap. Bila Hadi dah cakap macam tu, dia bengang, dia kata mana bila masa pula aku kalah. Dia tunjukkan cek. Nah, Hadi yang bayar aku. Kenapa pula aku yang dikatakan kalah? Hadi yang tak nak teruskan saman itu, Hadi yang tak nak teruskan masuk ke dalam mahkamah, Hadi yang nak bayar aku 1.4 juta. Jadi macam mana pula dia kata aku yang kalah? Bukan setakat kata tuan-tuan, bukti itu dah ada. So kalau Clay Brown tu menipu, apa kata Hadi Awang pergi saman? Saya tahu kenapa kes itu Hadi nak settle, kerana dia tak ada locus standi. Hadi tak boleh saman kerana dia tak ada locus standi. Tetapi kalau Clay fitnah dalam babnya, yang ni dia ada locus standi. Kalau betul Clay tak terima duit 1.4 juta tu, yang ni Hadi boleh saman. Kenapa sampai sekarang Hadi Awang tak pergi saman? Jadi bermakna apa yang Clay kata itu adalah betul. Bahawa sebenarnya Clay telah menang saman terhadap Hadi Awang yang kalah dan bayar 1.4 juta. Soalan kita yang besar tuan-tuan, siapa yang bayar lawyer 12 juta tu? Siapa yang bayar Clay Brown 1.4 juta tu? Siapa bayar dia orang? Duit daripada mana? Dan didedahkan duit itu datang daripada seseorang yang juga fanatik kepada PAS lah. Dia bayar 1 juta lebih kepada Clay Brown melalui bank dia. Oh, kaya lah Clay Brown sekarang ini. Tak tuan-tuan. Sebab kos peguam. Saya tanya Clay, so now where's the money? I paid that money is basically to pay my lawyer. Duit Clay Brown 1.4 juta untuk bayar lawyer. Juta ringgit tu is. Tak, tuan-tuan kena ingat, dia dalam pound sterling. Pound sterling bagi 5. Lebih kurang dalam 300,000 pound sterling je kos lawyer dia. Tapi dah bayar habis. Dia kata tak ada apa. Ada 1 sen pun dia simpan. Dia bayar lawyer dia habis. Itu settlement agreement untuk bayar lawyer dia je. Faham tak? Ni saja saya nak buat cerita ni, supaya kau nampak dan faham. Dan benda ni dijadikan video pendek. Nanti kalau ada orang buat cerita ni balik, boleh keluar balik. Okay? Okay, ni kes Najib lah. Hari ni ada satu kes Najib tentang SRC. Saya tak pernah ditahan, hanya dihalang keluar negara. Bekas pengarah SRC International, Syarul Azral berkata dia tidak pernah ditahan pihak berkuasa. Sebaliknya hanya dihalang daripada keluar negara pada 2018. Syarul berkata demikian ketika memberi keterangan di Mahkamah Tinggi dalam perbicaraan saman sivil bernilai 1.1 bilion USD atau 50 bilion ringgit terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. So ini adalah kes lain. Najib juga bekas Menteri Keuangan kini sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun dan denda 50 juta berhubung kes rasuah melibatkan 42 juta dana daripada SRC, bekas anak syarikat ONNW, kemudian menjadi milik penuh MOF. Saman SRC terhadap Najib adalah berkaitan 4 bilion pinjaman yang diterima daripada kumpulan wang persaraan antara 2011 dan 2012. KWAP adalah badan berkanun di bawah Kementerian Keuangan. Syarul memberi keterangan ketika pemeriksaan Palas Harvijit Singh. Dia memberi keterangan atas kapasitinya sebagai responden ketiga dalam saman sivil. Pasport kamu dirampas dan kamu? Syarul menyatakan, pasport saya tidak dirampas, tetapi saya dilarang melancong keluar negara. Saya tidak ditangkap. Pada 2019, semasa pembicaraan rasuah terhadap Najib berkaitan dana 2.27 bilion MDB, Syarul berkata saksi pendakwaan dilarang keluar negara untuk mengelakkan mereka melarikan diri. Dia memberi keterangan atas kapasiti sebagai bekas CEO 1MDB. Pembicaraan saman sivil SRC terhadap Najib akan bersambung di hadapan mahkamah hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin Rabu ini. Semasa pembicaraan Mahkamah Sivil, Syarul berkata Najib mempunyai kuasa mutlak ke atas SRC dan saksi itu menggambarkan bekas Perdana Menteri itu sebagai the Grand Chess Master.
Di bawah pengurusan SRC memfailkan saman itu pada Mei 2021 dengan mendakwa Najib sebagai bekas penasihat emeritus plaintiff telah melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa secara peribadi mendapat manfaat daripada dana syarikat serta menyeleweng berbilion ringgit dana. Syarikat milik MOF itu memohon pengisytiharan mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab ke atas kerugian akibat pecah amanah dan bekas Menteri Kewangan itu membayar 42 juta. Bayar balik. Plaintiff juga memohon supaya Najib mengambil kira rugi 1.18 bilion USD serta membayar balik sejumlah 120 juta USD dananya yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun bekas Perdana Menteri itu. Okey. Bagi yang tahu, yang ni adalah kes civil. Kes civil berkaitan dengan antara Najib dengan SRC. Now, kes apa yang Najib bersalah sehingga dipenjarakan selama 12 tahun melibatkan 45 juta ringgit, iaitu adalah kes SRC. Itu adalah kes jenayah. Yang itu Najib telah didapati bersalah. Sebenarnya hukuman dia lebih 70 tahun kot, tetapi dia di-concurrent semua diserentakkan, maka dia jadi 12 tahun. Mendapat pengampunan diraja turun kepada 6 tahun. Now, itu adalah kes jenayah SRC. Yang ini adalah berkaitan dengan kes saman sivil SRC kepada Najib. So, Najib ada kena jenayah, dah didapati bersalah, dan sekarang ini saman sivil Najib kerana dikatakan Najib telah negligent, secara cuainya bukan menggunakan tetapi memanage, mengendalikan wang bernilai 4 bilion KWAP, kumpulan wang persaraan yang digunakan oleh Najib untuk SRC, dan juga dikatakan kegunaan peribadi dia sendiri sebanyak 120 juta USD dimasukkan ke dalam akaun peribadi beliau. Jadi kes ini sedang berlangsung dan mereka menuntut 120 juta USD itu kembali, dan juga mengatakan bahawa Najib telah cuai dalam fiduciary duty dia sebagai sebagai director, ataupun bukan sebagai director tapi sebagai pengurusi kepada SRC. Okey, habis.